Perang proksi di antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak seolah-olah belum sampai penghujungnya dan masih berlarutan. Memegang tampuk negara selama 22 tahun, Mahathir bukan calang-calang ahli politik yang boleh diketepikan begitu sahaja. Info video kali ini menjejak pemimpin dan Perdana Menteri yang berjaya ditumbangkan mahupun dicalarkan oleh beliau. Mereka termasuk Tunku Abdul Rahman. Kira-kira sebulan selepas rusuhan 13 Mei pada tahun 1969, Mahathir mengutus surat kepada Perdana Menteri ketika itu, Abdul Rahman, dan menuduh dasar-dasarnya sebagai pro-Cina. Beliau juga mendakwa Tunku bertanggungjawab secara langsung terhadap rusuhan kaum itu dan mendesaknya supaya berundur. Akibat tekanan pelbagai pihak, Tunku akhirnya terpaksa meletak jawatan pada 22 September 1970. Akibat perbezaan yang tidak dapat diselesaikan dengan Mahathir, Musa yang juga ketika itu adalah Menteri Dalam Negeri meletak jawatan pada Februari 1986. 3 bulan sebelum itu, Musa dipersalahkan atas peristiwa memali di Baling yang menyaksikan 14 orang ahli PAS dan 4 anggota polis terbunuh. Ketika kejadian itu, Mahathir dikatakan berada di China, manakala Musa pula adalah pemangku Perdana Menteri. Bagaimanapun, tahun lalu Musa mendedahkan bahawa Mahathir sebenarnya di Kuala Lumpur pada masa itu. Musa kemudiannya bekerjasama dengan seteru politiknya Tengku Razali Hamzah untuk menumbangkan Mahathir dan timbalan barunya Tun Ghaffar Baba pada pemilihan UMNO 1987. Nasib tidak menyebelahi mereka. Mahathir menang tipis dan cuba menyingkirkan penyokong Razali dan Musa dari UMNO. Pergaduhan mereka kemudian diheret ke mahkamah dan UMNO kemudiannya diisytiharkan haram. Seterusnya pada sekitar tahun 1982, bagi memperkukuhkan kedudukannya, Mahathir membawa masuk Ketua Pembangkang sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Beliau ditatang oleh Mahathir dan dengan cepat dinaikkan pangkat. Namun, hubungan kedua-dua mereka tidak berkekalan. Anwar akhirnya dipecat sebagai Timbalan Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri pada 2 September 1998. Keahlian UMNO beliau juga dilucutkan. Selain itu, beliau juga diheret ke mahkamah atas tuduhan rasuah dan meliwat. Turut menjadi mangsa Mahathir adalah Tun Abdullah Ahmad Badawi yang dipilihnya sendiri sebagai pengganti jawatan Perdana Menteri pada 2003. Abdullah turut diserang walaupun berjaya memimpin UMNO memenangi kerusi terbanyak pada pilihan raya umum 2004. Mahathir nyata tidak berpuas hati melihat penggantinya itu menukar dasar dan keputusan yang dibuatnya. Ketika beliau dipulaukan oleh media arus perdana, Mahathir menulis blog dan sudi diwawancara dengan Malaysia Kini semata-mata untuk meluahkan kekecewaan beliau. Perpecahan UMNO semakin melebar dan pada pilihan raya umum 2008, BN kehilangan 5 negeri dan majoriti 2/3 di Parlimen kepada Pakatan Rakyat. Pada bulan Mei 2008, Mahathir menyerahkan keahlian UMNO beliau dan bersumpah tidak akan kembali sehingga Abdullah meletak jawatan. Abdullah akhirnya terpaksa tunduk pada 3 April 2009. Mahathir kembali ceria dan mengemukakan semula permohonan keahliannya kepada Perdana Menteri baru, Datuk Najib Abdul Razak. Namun, seperti lazimnya, semua itu tidak berkekalan. Selepas pilihan raya ke-13 negara, BN mencatatkan prestasi paling buruk dengan pembangkang menguasai lebih 50% undi popular walaupun BN menang tipis. Menjelang bulan Ogos tahun lalu, Mahathir mula melancarkan serangan terhadap Najib yang didakwanya lebih teruk berbanding Abdullah. Antara rasa tidak puas hatinya, skandal hutang One Malaysia Development Berhad 1MDB, pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri, Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik TPPA dengan Amerika Syarikat dan dasar-dasar ekonomi seperti gaji minimum. Mampukah Najib bertahan dengan asakan Mahathir atau adakah seorang lagi Perdana Menteri bakal tumbang?